Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel, seberita gempak dan berita terkini ya daripada Mahkamah, sahabat-sahabat semua, berkaitan dengan kes Jana Wibawa Perikatan Nasional. Pengurusinya yaitu Muhyiddin Yassin atau lebih dikenali sebagai Abakau. Apa sebenarnya yang berlaku? Kalau sebelum ini ditarik balik, lepas itu dikembalikan. Jadi hari ini sekali lagi ia akan didengarkan di mahkamah, sahabat semua. Itu terkini ya, berkaitan dengan Abakau, kes Jana Wibawa. Perdana Menteri pula berkata tak payah berlari ataupun berjoging. Apa maksudnya daripada kenyataan itu? Jadi sahabat semua, untuk pertamanya saya ingin memberikan update ya berkaitan dengan kes Jana Wibawa. Kes Jana Wibawa melibatkan siapa? Melibatkan Presiden Parti Bersatu ataupun pengerusi Perikatan Nasional atau rakyat di luar sana menggelar sebagai penghasut nasional. Jadi ini dia kes Jana Wibawa. Permohonan Muhyiddin semak keputusan akan diumumkan ataupun keputusannya pada 20 hari bulan Ogos, yaitu pada bulan hadapan. Jadi kalau kita lihat kenyataan media ini, permohonan Muhyiddin Yassin untuk menyemak keputusan Mahkamah Rayuan yang mengembalikan 4 tuduhan salah guna kuasa yang dikaitkan dengan program Jana Wibawa akan diketahui pada 20 Ogos ini. Keputusan itu ditetapkan oleh panel 5 hakim Mahkamah Rayuan yang dipengerusikan oleh Aziza Nawawi hari ini. Dan turut bersidang sama adalah Hakim Muhammad Ruzima Ghazali, Ahmad Zaidi Ibrahim, Azman Abdullah, dan Azhari Kamal Ramli. Aziza berkata panel memerlukan masa untuk membuat keputusan karena ia membabitkan isu yang serius. Pada bulan Mac tahun lalu, Muhyiddin didakwa di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur berhubung dengan 4 pertuduhan, sahabat semua. Yang pertama salah guna kuasa, 3 lagi adalah pertuduhan penggubahan wang haram membabitkan 232.5 juta yang dikaitkan dengan program Jana Wibawa. Dia didakwa di bawah Seksyen 23 dalam kurungan 1 Akta SPRM 2009 atas pertuduhan menggunakan kedudukannya sebagai Perdana Menteri ketika itu dan juga Presiden Bersatu untuk dorongan RM 232.5 juta ringgit daripada 3 syarikat dan seorang individu antara 1 Mac 2020 dan 20 Ogos 2021. 3 syarikat berkenaan ialah Bukhari Equity, Nepsyari Sinar Berhad, dan Manfur Sinar Berhad, manakala individu terbabit pula adalah Azman Yusuf. 3 lagi pertuduhan penggubahan wang haram itu dibentangkan di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 dalam kurungan B Akta Pencegahan Penggubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001, dibaca bersama Seksyen 87 dalam kurungan 1 Akta yang sama. Muhyiddin yang berumur 77 tahun didakwa menyalahgunakan kuasa untuk bersatu, menerima sebanyak 125 juta ringgit hasil daripada aktiviti haram daripada Bukhari Equity antara 25 Februari 2021 dan 8 Julai 2022. Tuduhan itu tidak mendakwa bahawa pembayaran dibuat kepada Muhyiddin, tetapi wang berkenaan didakwa digubah dengan dimasukkan ke dalam akaun bersatu. Pada Ogos tahun lalu, manakala Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan permohonan Muhyiddin untuk membatalkan 4 pertuduhan salah guna kuasa yang membawa kepada pembebasan terhadapnya. Bagaimanapun, Februari tahun ini, Mahkamah Rayuan mengembalikan semula pertuduhan dan membatalkan pembebasan. Jadi sahabat semua, kita lihat pada Ogos tahun lalu, Mahkamah Tinggi membenarkan permohonan Muhyiddin untuk membatalkan 4 pertuduhan. Dengan hebatnya, dengan bersorak-sorainya, walau katanya bakal hanya ini adalah satu pertuduhan, dia tidak bersalah, dia dibebaskan karena tidak melakukan penyelewengan kuasa, rasuah dan sebagainya. Selang beberapa bulan kemudian, sahabat-sahabat semua, apabila pihak peguam negara membuat rayuan, akhirnya rayuan itu diterima dan pendakwaan itu diberikan kepada Muhyiddin ataupun pertuduhan dikembalikan kepada pengerusi Perikatan Nasional ini, yaitu Abakau COW. Jadi begitu bersorak katanya tidak bersalah, ini adalah pertuduhan, apabila dikembalikan mereka semua terduduk terdiam, sahabat-sahabat semua. Kalau mereka yang kena, mereka tidak memberikan sebarang komen.
sampai orang lain yang kena. Masih dalam perbicaraan, mereka sudah membuat pelbagai tuduhan, rasuah lapa, sudah bersalah dan sebagainya. Jadi hari ini Muhyiddin sekali lagi memohon Mahkamah Rayuan menyemak keputusan sebelum ini dengan alasan bahawa pertuduhan jenayah itu adalah kabur dan cacat dari segi undang-undang. Pengurusi Perikatan Nasional itu juga berhujah bahawa kes terhadapnya adalah satu bentuk penganiayaan politik. Ya, itu yang saya katakan sahabat semua. Tetapi ya sebenarnya mereka punya merit, mereka punya bukti yang jelas ya bahwa perkara itu berlaku. Karena itu ya pertuduhan itu dikembalikan sahabat-sahabat semua. Bukan saya katakan, tapi itu antara kenyataan ya daripada Mahkamah Rayuan apabila isu ini dibuat rayuan. Dan oke, kita habis dengan Abah Kau ini. Mungkin semakin takutlah dia. Tapi apapun, mari kita teruskan. Apabila Perdana Menteri hari ini membuat satu kenyataan, katanya tak payah sampai berlari untuk dapatkan peruntukan. Itu antara kenyataan. Jadi sebenarnya kenyataan ini dibuat oleh Perdana Menteri ya di dalam PMQT hari ini, Prime Minister Question Time. Jadi kalau kita lihat Perdana Menteri Anwar Ibrahim hari ini memberitahu usaha meluluskan peruntukan kewangan kepada ahli parlimen pembangkang tidaklah sesulit yang digambarkan mereka. Memberitahu di mana rakyat yang dia diseranglah, didakwa zalim walaupun menjelaskan mengenai sudah dibuat berulang kali. Anwar berkata amalan memberikan peruntukan sekata kepada pembangkang memang menjadi amalan negara demokrasi. Apa yang berlaku ini, kata ahli parlimen tamu itu, ialah mesti dilakukan mengikut proses yang ada. Saya ada beri mandat penuh kepada Timbalan Perdana Menteri 2, Fadilah Yusof, untuk mengadakan perbincangan dan tak ada syarat untuk menyokong Perdana Menteri sebelum dapat peruntukan. Tak ada katanya, tak ada syarat itu. Saya tak pernah kenalkan syarat itu, tambah Perdana Menteri. Anwar berkata demikian sebagai menjawab soalan yang dikemukakan oleh MP Pendang yang memberitahu bahawa setiap negara demokrasi menyediakan peruntukan kepada pembangkang melalui proses rundingan. Anwar menambah apa yang perlu dilakukan oleh pihak pembangkang ialah mengadakan rundingan sewajarnya. Dan ia pernah dilakukan oleh pihak semasa parti itu menjadi pembangkang sebelum ini. Katanya ketika itu mereka mengadakan siri rundingan dengan Ismail Sabri Yaakob sebelum keputusan mengenai dimuktamadkan. Jadi saya menyeru pada MP Pendang, kalau boleh sampaikan kepada semua wakil rakyat parti dan pembangkang, dan segeralah berbincang supaya hari ini tidak jadi lagi isu yang memanaskan suhu di Dewan ini. Dan Bata Sri lagi, tak payah lari, berjoging, tak payah. Ini hanya perlu runding saja, bincang saja, selesai katanya. Walaupun tidak menyebut seberang nama untuk rekod ahli parlimen Muar, baru-baru ini juga menarik perhatian ramai apabila melakukan larian sejauh kira-kira 200 km bagi membangkitkan isu peruntukan buat ahli parlimen pembangkang. Ya, yang diakini menjadi ahli parlimen bebas berjalan mengumpul dana yang disumbangkan oleh orang ramai yang kira-kira 160.000. Jadi kita tahulah ahli parlimen Muar ini sebelum ini menyokong kerajaan perpaduan, tetapi mengkhianat sahabat-sahabat semua. Dan kini bersama dengan geng-geng penghasut, geng-geng pengkhianat negara. Kenapa saya katakan seperti itu sahabat semua? Sebelum ini ya MP Muar ini mengatakan dia dikenakan pertuduhan karena dia tidak memberikan sokongan kepada Muhyiddin Yassin ketika kerajaan PAS Perikatan Nasional ya menjadi kerajaan. Hari ini ya nampaknya seolah-olah dia telah menjilat ludah yang diludahnya itu sahabat semua. Apabila kita lihat dia sudah lebih mesra kepada Perikatan Nasional, mesra kepada pemimpin-pemimpin daripada Bersatu sahabat semua. Yang dikatakannya bahwa mereka lah puncak beliau didakwa karena tidak menerima ataupun tidak mau memberikan sokongan kepada parti Bersatu ketika Perikatan Nasional yang bersama PAS menjadi kerajaan. Hari ini sahabat semua, ludah jilat sendiri. Sangat memalukan. Jadi itu pandangan saya. Bagaimana dengan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhema. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan sebelum saya mengakhirkan diri seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dada, tanya selera. Sekian jadi daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.